tentang isu vaksin, ada yang anti vaksin, ada yang pro vaksin ya. Jadi kita boleh buat buku tu. Di sudut Islamik ke atau di sudut perubatan. Ya. Dan selanjutnya kita lihat kepada tips yang keempat adalah bina rangkaian. So kita kena bina rangkaian kita. Penulis ini dia tidak mesti membina hubungan yang baik dengan penerbit lah. Sebab tanpa penerbit tiadalah buku yang diterbit. Melainkan kalau anda hendak menerbitkan buku anda sendiri. Jadi kalau kita nak pasarkan dengan MAPIM, kita kena menjalinkan kolaborasi yang baik lah, yang bagus dengan pihak MAPIM lah, penerbit-penerbit MAPIM. Ya. Jangan ada masalah dengan editor, jangan ada masalah dengan pihak penerbit dan sebagainya. Ya. Jadi menyukarkan kita untuk menerbitkan buku kita lah. So, itu tip yang keempat. Jadi yang kelima adalah mula menulis manuskrip penulisan buku secara serius. Dalam dunia penulisan ini ada 3 cara untuk sebuah buku itu diterbitkan oleh rumah buku lah. Jadi yang pertama adalah tulis manuskrip sampai siap. Kemudian serahkan kepada penerbit. Ya. Yang kedua, bincang dulu dengan penerbit berkaitan buku yang hendak ditulis. Apabila sudah jelas kehendak kedua-dua pihak, barulah mula menulis. Itu kena bincang. Ya. Yang ketiga, dilamar penerbit. Apa-apa pun mesti ada manuskrip penulisan yang siap terlebih dahulu, barulah boleh diterbitkan. Yang tu dia kalau dilamar, contohnya buku master, dilamar nak diterbitkan. Itu satu kelebihan yang kita ada lah. Tapi itulah maksudnya dia nak isu semasa. Isu yang bertepatan dengan zaman. Kalau nak buat buku ni. Kita tak mau ada isu-isu yang lampau-lampau yang kita kata yang tak relevan ada. Jadi penerbit banyak-banyak bunyilah kepada saya. Ada yang orang hantar pada mereka itu yang tak sepatutnya pun ada. Ya. Baik. Dan yang terakhir adalah berdoa lah. Berdoa kepada Allah. Kita dah submit dah, kita nak tunggu JKE punya bersidang untuk meluluskan itu kan mengambil masa 6 bulan. Saya tanya kemarin Puan Farah daripada UUM Press, dia kata kalau UUM Press 10 bulan ke atas. Agak lama lah tuan-tuan. Ya. Jadi kita kena bersabar dah dalam penulisan ni, dia bukan macam benda segera, mi segera, burger ke, kita nak makan burger terus siap, bukan. Dia sebut kata ilmiah, benda ilmiah ni mesti ada obstacle ataupun halangan-halangan, kritikan, komentar-komentar yang akan diberikan oleh panel. Dia akan ditapis oleh editor, lepas tu editor akan hantar kepada panel. So panel kita kadang-kadang buku kita disemak oleh profesor, kadang-kadang buku kita disemak oleh pakar bidang. Kalau yang pakar bidang tu dia lenient tak apa. Tapi kalau dia agak strict, itu yang teruk lah. Kadang-kadang ada sampai kena major correction, ada kadang-kadang minor, itu bergantung kepada kekuatan penulisan kita. Baik, panduan penyerahan manuskrip. Saya nak kongsikan sebab saya dah cetak 2 buah buku dengan DBP. Saya nak sebut tentang sedikit penyediaan manuskrip ya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan berhajat untuk cetak dengan DBP ataupun UiTM Press atau UUM Press, insya-Allah lah. Kalau UUM Press saya boleh bantu, DBP pun saya boleh bantu insya-Allah. Dan juga kalau PTS sekalipun insya-Allah saya boleh bantu tuan-tuan ya. Nanti PM saya ada saya kongsikan juga nombor tu, kontak nombor dengan Dr. Aziz. Baik, inilah tuan-tuan. Kena siapkan manuskrip tu ya, sama saja penulisan dia ya, gunakan Microsoft Word ya, sama semua, Times New Roman, size 12, font 12 ya. Dan manuskrip hendaklah dicetak jelas dengan menggunakan kertas putih. Yang ni tak perlu. Sekarang ni kita di sini dia buat syaratkan kita kena cetak, so tidak perlu. Kita di sini dia mudahkan cara
kita hanya tulis. So kita tak gaduh nak print, kita tak gaduh nak jilid. Kita email saja kepada editor. Mudah kan? Jadi kita siapkan dulu soft copy kita dan kita hantarlah yang diperlukan So manuskrip ni perlukan senarai kandungan, dedikasi penghargaan kata pengantar dan sebagainya lah yang saya lampirkan ni. Baik, seterusnya kita lihat kepada anggaran jumlah halaman manuskrip adalah seperti berikut Saya fokus adalah buku umum dan buku ilmiah lah saya buat. Saya dah berkecimpung dalam bidang ini sudah lama, buku umum dan buku ilmiah. So dia punya anggaran halamannya, pagesnya 150 halaman ke atas. Kalau UUM 200 halaman. Buku novel dewasa 200 halaman, cerpen dewasa 150, drama dewasa 200. Tuan-tuan boleh tengoklah yang saya paparkan di sini Dan penyerahan. Tadi penyediaan ni penyerahan. Semua ni kena ada lah. So surat iringan apa semua ni semua dalam bentuk soft copy je tuan-tuan. Tak perlu dah nak print apa semua dah. Jadi surat perakuan karya asli, borang biodata, surat pengesahan izin terbit bahan yang memiliki hak cipta daripada pihak luar contoh kena ada. Surat kebenaran dan pelepasan daripada penaja atau universiti bagi manuskrip yang dihasilkan daripada tesis. So tesis kita itu make sure kena dapat kelulusan daripada pihak universiti lah. Takut sekali kita cetak tanpa kelulusan pihak universiti, akan ada timbul kes dan sebagainya lah. Okey. Dan kita lihat juga kepada apakah proses yang akan dilalui sama juga seperti saya katakan tadi, apabila diterima manuskrip didaftarkan dalam sistem pengurusan editorial SPE. Pendaftaran memerlukan nama penulis, alamat email dan nombor telefon. Jadi penulis menerima surat perakuan penerimaan manuskrip. So manuskrip dinilai pada peringkat awal oleh bahagian yang akan menandatangani sama ada jodol untuk peringkat dewasa, remaja, peringkat kanak-kanak. Untuk dilihat kesesuaian sama ada boleh diterbitkan atau tidak. Penulis hendaklah bersedia untuk membuat penambahbaikan sekiranya diminta. Jika manuskrip tidak sesuai untuk diterbitkan oleh DBP, surat penolakan akan diserahkan kepada penulis Jika manuskrip sesuai untuk diterbitkan, manuskrip tersebut akan dikemukakan kepada Jawatankuasa Editorial JKE untuk mendapatkan kelulusan penerbitnya. Jadi apabila dah diterima, penulis berhak menandatangani dokumen perjanjian lesen penerbitan yang mengandungi terma-terma tentang hak cipta dan royalti buku penulis So maklumat tambahan di sini, selepas 6 bulan dan kita menunggu dan dapat kelulusan JKE, maka kita dah sign surat perjanjian itu. Yang bestnya DBP ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita cetak dengan mereka buku kita ni sekiranya kita meninggal, buku kita masih lagi akan waris kita akan mendapat royalty selama 50 tahun. Selama 50 tahun ni kelebihan DBP daripada yang lain Dan saya pun tanya juga dengan UUM Press kemarin, dia kata memang kalau meninggal saja si penulis, warisnya berhak mendapat royalty sampailah dicetak ulang pun buku itu. Jadi bayaran royalty kepada penulis adalah 12% untuk buku umum dan 20% buku ilmiah. Baik. Inilah kalau kata tuan-tuan nak salin untuk ketua editor DBP. Bahagian buku umum, ilmiah, sastra, bahasa kanak-kanak boleh kontak mereka lah dan boleh emailkan terus kepada mereka yang berkenaan ini dialamatkan mereka. Okey, ciri-ciri buku rujukan. Buku-buku rujukan bukanlah buku untuk dibaca berterusan tetapi khas untuk mencari maklumat tentang sesuatu perkara
Antaranya maklumat tentang makna perkataan, sesuatu kejadian, peristiwa, berita, fakta, butiran tentang tempat, data dan sebagainya. So buku rujukan dia terbagi pada 4. Buku rujukan umum, rujukan am, rujukan khusus dan bahan khusus. So rujukan umum ini merupakan buku-buku bacaan tambahan serta memenuhi keperluan pengajaran dan pembelajaran di peringkat universiti lah, dengan mata pelajaran yang diajar di sekolah dan juga universiti dan memenuhi kurikulum. Okey. Dan manakala buku rujukan am pula memberi maklumat umum dan berguna untuk semua orang. Ia berguna untuk rujukan cepat tetapi tidak begitu mendalam lah. Dalam atlas directory, ensiklopedia umum, kamus umum itu adalah buku rujukan am. Okey, rujukan khusus pula memberi maklumat semasa secara terperinci, mendalam dan khusus untuk pengguna-pengguna tertentu sahaja. Ya, seperti abstrak, biografi individu, ensiklopedia khusus, buku glosari, buku indeks, buku istilah, kamus khusus. Itu di antaranya. Banyak lagi lah kalau kita tengok bahagian-bahagiannya. Dan yang terakhir adalah bahan khusus. Bahan khusus merupakan bahan yang diterbitkan berdasarkan sesuatu perkara atau bidang khusus. Jadi seperti kertas kerja seminar, keliling, tesis, maklumat perangkaan dan sebagainya. So kita lihat kepada anugerah penerbitan buku yang saya dapat di peringkat UiTM Kedah, Malaysia dan negara bermula pada 2016 hingga 2021 lah. Buku yang telah merangkum ataupun mendapat pengiktirafan peringkat Malaysia dan negara adalah buku biografi ulama Malaysia Tuan Husin Kedah, terbitan DBP tahun 2016. Buku ini saya buat dengan Ustaz Fauzi lah, dengan Cik Mus Tuan Mustafa Abdullah. Dan buku ni untuk makluman tuan-tuan, dia dapat major correction selama setahun lebih juga. Ini saya dah lalui lah. So saya mengedit buku ni daripada muka surat 1 sampai 300 muka surat. Sebab apa? Sebab berlakunya editor ketika itu bukan salah editor, salah percetakan. Cetak tu mereka tak baca proof. Jadi tak baca dia punya final proof tu. Jadi percetakan itu kita tengok software lah. Editor dah tengok dah. Jadi apabila percetakan itu dia tidak ada software Arabic. Jadi apabila dia cetak tu 3000 naskah tu, dia cetak semua keluar jadi tulisan Jawi. Jadi tulisan Jawi. Arabnya jadi tulisan Jawi, semua ayat Qurannya jadi tulisan Jawi. Jadi saya jugalah yang terlibat mempolishkan balik, membuat balik dan minta supaya pihak DBP supaya keluarkan balik naskah-naskah yang dicetak itu, dan alhamdulillah DBP memberi kerjasama dengan usaha Tuan Haji Khalid masa itu dan juga Ustaz Azam. Mereka ini tungku rumus menolong saya membaca ulang fakta-fakta yang ada dalam buku itu, dan kita kata yang silap itu DBP yang pihak DBP cetak 3000 naskah tu, dia buang balik konten tu, dia print semula yang baru. Selepas saya edit dan selepas saya buat pemurnian dengan Ustaz Azam. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Khalid dan juga Ustaz Azam DBP. Dan akhirnya buku ini saya pun tak duga tiba-tiba dia mendapat anugerah lah. Saya cuba nasib dengan peringkat penerbitan buku peringkat negara kebangsaan. Jadi saya tidak melalui UiTM apa. Saya melalui saya saja, saya cuba test sama ada buku saya diiktiraf atau tidak. Jadi alhamdulillah saya hantar semua maklumat kepada pihak ni anugerah buku negara. Jadi datanglah satu email kepada saya mengesahkan bahawa buku saya sudah diterima di peringkat kebangsaan, peringkat negara dalam kategori buku biografi terbaik 2017.
Jadi saya pun tanyalah, saya pun macam betul ke buku saya dapat ni? Buku kami ni betul ke dapat ni? Selepas kami major correction ni. Lepas tu saya WhatsApp balik, saya emailkan semula kepada Rustia tu, dia kata memang buku lain pun banyak. Buku biografi yang lain pun banyak. Tokoh-tokoh lain, profesor-profesor lain, doktor-doktor lain, ada buku daripada universiti lain. Tapi dia kata panel pengurusi tu Profesor Datuk Dr. Abdul Latif Bubakar. Nah, dia pengurusi panel penilai tu, dia terus mengambil buku saya dan dia melihat bahawa dia setuju dan dia kata konten itu agak amat baik.